Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang pasti keadaan akan menyeronokkan sebagaimana berita ini yang meramalkan demikian. Tajuk kata menyeronokkan apabila harga emas naik lagi tahun 2024 tahun ini. Yang pasti tahun 2023 merupakan tahun musibah dari sudut ekonomi bagi rakyat Malaysia sekurang-kurangnya. Sebelum ini Bank Dunia kata apa? Portal Kementerian Ekonomi pun petik Bank Dunia, di mana Bank Dunia sebelum ini kata ekonomi Malaysia tak akan meleset bagi tahun 2023 tahun lalu. Hakikatnya sekarang dah habis tahun 2023 dan kita tahu apa yang telah berlaku sepanjang tahun 2023 lepas. Muda-muda lagi dah berhutang. Institusi kewangan pun senang nak bagi hutang dan ramai yang terperangkap jatuh bankrupt. 1 daripada 3 rakyat Malaysia dibebani hutang. Persoalannya, sebagaimana tajuk berita ini, adakah orang Malaysia makin kaya atau makin suka berhutang? Sebenarnya, hutanglah punca utama kerosakan, di mana hutang bagi dunia telah mencanak naik dalam tempoh 10 tahun yang lalu, melepasi paras $300 trilion. Seterusnya, berita ini ulas. Pertumbuhan pada separuh pertama 2024 dijangka lebih perlahan daripada yang diharapkan. Berita ini juga sebut Wells Fargo jangkakan berlaku volatility pada pasaran bond di Amerika Syarikat. Apa dia pasaran bond? Pasaran bond adalah tempat khas di mana aktiviti hutang dilakukan, khususnya oleh golongan korporat. Lazimnya ketika berlakunya kesempitan ekonomi, maka aktiviti berhutang pun bercambah macam cendawan lepas hujan. Sebabnya adalah hidup rakyat terhimpit, maka ramai perlukan wang dengan meminjam. Begitu juga dalam korporat, dalam bisnes, senario yang sama berlaku. Di sini pinjaman wang yang jumlahnya lebih besar diperlukan, puluhan, ratusan juta berbanding peminjam individu dalam kalangan rakyat yang pinjam sekitar beberapa ribu sahaja. Aktiviti hutang yang lebih rancak ini bukan setakat peminjam individu dan peminjam korporat sahaja. Ianya juga melibatkan kerajaan sendiri. Pada level kerajaan, kita ada pasaran bond kerajaan. Ianya diwujudkan oleh kerajaan Malaysia, di mana angka pinjaman oleh kerajaan Malaysia bukan lagi ribuan, bukan jutaan lagi, tapi biasanya berbilion ringgit sebulan. Tabung harapan yang kutipannya termasuk daripada budak-budak sekolah dahulu hanyalah gimmick. Nak bayar faedah hutang yang kerajaan buat pun tak memadai. Justru ianya hanyalah pembohongan oleh orang politik. Hakikatnya amalan berhutang untuk memulakan bisnes contohnya telah lama dipraktiskan, malah ianya digalakkan. Nak kembangkan bisnes yang telah sedia berjalan pun disaran jumpa alung berlesen, yang tak berlesen pun banyak. Kadar hutang isi rumah tinggi. Komen ini masa jadi ketua pembangkang. Sekarang dah jadi PM dan MK. Bank negara itu bawah siapa? Bukankah di bawah tata kelola MK? MK dengan PM macam orang yang sama. MK keluar kenyataan. MK jangka hutang kerajaan selesai tahun 2053. Ikut berita bulan Mac 2023 ini. Apa syarat selesai hutang? Tiada hutang baharu mulai tahun 2024 sampai tahun 2053. Tapi datang bulan Oktober, bila bentang bajet tahun lepas, bajet defisit lagi iaitu 4.3%. Wang untuk kerajaan belanja tak cukup lagi. Maksudnya perlu berhutang. Awal tahun letak syarat tak nak berhutang agar selesai semua hutang kerajaan. Datang hujung tahun, bentang bajet defisit. Kena berhutang sebab tak cukup untuk belanja. Berita ini muatkan beberapa pandangan pakar ekonomi negara. Kesemua mereka bersetuju kerajaan meminjam. Ini saya fikir pandangan paling popular. Saya petik seorang sahaja. Langkah kerajaan buat pinjaman besar adalah perlu. Pada ayat yang lain pakar yang sama sebut, lebih baik ekonomi berkembang dengan berhutang kerana kita boleh bayar semula hutang itu. Pakar ekonomi yakin betul kita boleh bayar semula semua hutang. Maksudnya kita semua, rakyat yang kena bayar hutang yang kerajaan buat. Wang dapat daripada mana? Cukai. Kenakan cukai. Contohnya, pembelian secara online dikenakan cukai 10% mulai tahun ini, 2024. Ada komen yang kata kerajaan ini yang mereka janji mereka tak buat. Sebaliknya, buat benda yang mereka tak janji. Justru, orang politik ini bab janji nombor 1. Bab tunai janji tiada nombor. Hanyalah ada alasan-alasan semata. Sekadar itu perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.